Jangan datang, record, lepas tu pergi tempat lain. Saya rasa nanti yang susah adalah diri sendiri. Saya cuba membantu supaya kita semua mudah. Jadi betul-betul kena tumpukan perhatian. Okay, andai kata saya faham kelas 8 jam adalah sangat panjang. Kalau perlukan rehat, kita tak perlu take 5. Saya boleh take 1 hour pun. Kita boleh rehat sejam, no problem. Okay. Okay, jadi saya mulakan dulu dengan circuit yang pertama dekat circuit yang pertama ni, yang A. Okay, kalau tengok diode yang A ni, kita mula-mula dia nak apa? Dia nak kita determine diode current I1 dengan I2. So current ni dengan current ni. Dia nak yang itu. Jadi sekarang ni, apa step pertama yang kita kena buat? We have to check the diode status. Okay, check the diode status. Apa jenis diode status? Ada 2 jenis diode status. Apakah itu? Ada 2. Apa dia? Ada 2 jenis. Apa dia? Ada 2 jenis diode status. Apakah dia? Status dia. Itu adalah basic. Kita nak buat topik hari ni on power supply pun, itulah yang kita nak pakai. Apa 2 jenis diode status? Apa dia? Dia ada bias ujung dia. Forward dengan reverse bias. Forward bias dengan reverse bias. Okay, kalau diode ni forward bias, apa kriteria untuk diode ni forward bias? Apakah kriteria untuk diode ini forward bias? Dia ada kaitan dengan anode dengan cathode. Harus bergerak dari positif ke negatif. Okey, itu betul. Tapi dari segi voltage dia macam mana? Arus dia bergerak daripada positif hingga negatif, itu adalah betul. Positif kalau dekat diode kita panggil apa? Elektron. Positif side kita panggil anode. Cathode. Negatif side kita panggil cathode. Jadi macam mana kita nak buat diode tu forward bias? Dari tinggi ke rendah. Memang daripada tinggi ke rendah. Apa dari segi voltage tu macam mana kita nak tulis? Cathode lagi tinggi daripada anode. Terbalik. Anode lagi tinggi daripada cathode. V anode kena larger than V cathode. Kalau reverse bias, V cathode akan jadi lagi besar daripada V anode. Jadi sebenarnya dalam keadaan reverse bias ni, yang ini no current. Yang ini ada current. Okay. Sebelum tu saya nak cakap kelas kena hadir, jangan tak hadir. Saya takkan tolong siapa-siapa pun untuk lulus kalau anda tidak hadir ke kelas. Okay, itu saya bagi tahu awal-awal lah. Okay, sebab saya tahu ada je yang tak datang. Tapi saya cuba membantu, untuk saya bantu, anda pun kena bantu saya juga dan bantu diri sendiri. Okay. Sekarang ni, kalau tengok diode ni, macam mana dengan status dia? Dia forward bias ataupun dia reverse bias, diode ni? Forward atau reverse? Macam mana tahu dia forward bias? Lagi tinggi daripada berapa voltage dekat sini? Berapa voltage cathode? Dia punya simbol macam ni. Ini positif iaitu anode. Ini negatif. Yang ni negatif iaitu cathode. Jadi macam mana voltage dekat sini berapa? Voltage dekat situ berapa? Ni voltage dekat sini berapa ni? Saya tanya voltage dekat sini. Voltage cathode dia. Cathode dia 20. Voltage cathode ni dia terus masuk dekat ground. Jadi voltage dia berapa? Dia terus masuk dekat ground. kosong.
Kosong. Voltage dekat sini? Berapa voltage dekat situ? 20. 20. 20. Jadi VN0 dia lagi besar daripada cathode. So, Betul. since VN0 lagi besar daripada cathode, jadi diode tu forward bias. Okay? Bila dia forward bias, apa yang saya nak buat dengan diode tu? Dia jenis praktikal tu. Apa yang kita nak buat dengan diode tu? Kita akan gantikan diode tu dengan dia punya potential voltage. Jadi apa yang kita buat adalah kita boleh lukis balik lita ni, kita lukis balik dia jadi macam ni. Okay, dia jadi macam ni. Ni kita ada 20 volt. Lepas tu kita ada resistor. Lepas tu kita ada diode macam ni. Tu sebelah ni kita ada resistor. Okay, ni 20 volt. Yang ni kita ada R1 dengan R2. Jadi kita ada kat sini R1, R2. Yang kita nak ini current I1. Samalah tu. Dia buat kat bawah, saya buat kat sini. Okay. Jadi sekarang ni diode ni tadi kita dah tahu dia forward bias. Lepas tu diode ni dia jenis praktikal. Jadi kalau dia jenis praktikal, apa yang kita kena buat adalah kita kena gantikan diode ni, kita kena gantikan dia dengan potential voltage dia. Macam ni. Kan diode tu macam ni tadi. Diode tu macam ni. So ini positif, ini negatif. Sebab itulah saya taruh sini panjang, sini pendek. Yang pendek tu adalah negatif, yang panjang tu adalah positif. Cara letak tu pun kena letak dengan betul. Kalau tidak dia akan effect kita punya analysis. Okay. So setelah itu saya lukis balik cantik. Okay. Jadi voltage dia sekarang ni adalah 0.7 volt. Sebab apa? Sebab dia daripada silicon. Kalau dia daripada germanium, voltage dia adalah 0.3. So ini kalau dia adalah practical. Andai kata diode tu adalah jenis ideal, kita kena shortkan diode tu. Jadi kita ada dekat sini macam ni. Lepas tu kita ada resistor. Kita ada resistor dekat sini. Okay. Jadi diode ni kita tak gantikan dengan dia punya potential voltage. Kita shortkan dia. Dia jadi macam tu. Dia shorted. So ini adalah ideal. Jadi sebab soalan ni dia bagi dia letak silicon. Jadi kita gantikan dengan silicon lah. Okay. Jadi lepas pada tu macam mana saya nak dapatkan the current I1 dengan I2. Okay. Jadi dekat sini apa yang boleh kita buat adalah kita tahu kalau satu circuit tu dia paralel macam ni. Ni saya dah discuss dah yang lepas. Ni. So kalau sini 20 volt, voltage across ni pun mesti 20 volt. Ini mesti 20 volt. Macam tu. Jadi sekarang ni, apakah voltage VR2 ni? VR2. Berapakah voltage VR2? 20 volt. 20 volt. Okay, jadi kita boleh tulis VR2 sama dengan 20 volt. Berapakah nilai R2? R2 adalah 10K. R2 adalah 10K. R2 sama dengan 10 kilo ohm. Jadi kita dah tahu kita dah tahu V2, dah tahu I2, dah tahu R2. Boleh tak kita dapatkan nilai I2? Boleh, kita boleh pakai KVL. kita boleh pakai KVL. Okay? Kita boleh pakai KVL, jadi kita pakai VR2 sama dengan I2 darab dengan R2. Jadi I2 sama dengan VR2 bahagi dengan R2 iaitu 20 bahagi dengan 10K. Jadi kita akan dapat I2 sama dengan berapa dapat tu? 20 bagi 10K. 2.
Dua. 0.2 ke? 2. 2 ke? 2. Okey, Dua. kita akan dapat 2 miliampere. So kita akan dapat dia punya I2 adalah 2 miliampere. Okey. Lepas tu macam mana pula saya nak dapatkan I1? Nak dapatkan I1 ni, kalau tuan-tuan tengok dekat sini, okey, positif, negatif, saya letak dekat sini VR1. Okey, saya letak kat situ VR1. Okey, jadi kita boleh pakai dia punya KVL. Kita boleh ambil dia punya KVL. Ini antara cabaran lah ya. Maafkan saya. Okey. Jadi sekarang ni dia punya KVL akan pergi macam ni. Dia punya KVL akan pergi macam tu. Sekejap saya nak bagi anak saya kat suami saya kejap. Sini positif, sini negatif. Tahu tak kenapa saya letak macam tu? Kenapa saya letak positif atas, negatif bawah? Sebab kalau kita tengok arah arus dia adalah ke bawah. Dekat mana arus tu keluar, dekat situlah terminal negatif. Saya ulang sekali lagi Saya letak positif dekat atas, saya letak negatif dekat bawah. Kenapa saya letak positif dekat atas, negatif dekat bawah? Kalau kita tengok arah arus tu, dia menuju ke bawah. Dekat mana arus tu keluar, dekat situlah terminal negatif. Okey? Jadi bila kita buat dia punya KVL, kita yang konsep ni kita akan pakai sampai habis SKEU 2012 ni. Okey. Jadi bila kita nak buat KVL, always pakai yang terminal keluar dan pegang pada satu konsep sahaja. Always tengok terminal keluar. Okey. Lepas pada tu, sekarang ni bacakan KVL tu. Ikut yang warna oren tu. Apa KVL yang oren tu? Yang oren tu. Apa KVL dia? Kirchhoff voltage law dia. Yang oren ni. Voltage tu keluar terminal apa? Voltage keluar terminal apa? Ni terminal apa ni? Positif. Saya dengar macam ada orang cakap tapi perlahan je suara. Positif. Jadi positif 20. Lepas tu? Tolak Tolak 0.7. Tolak 0.7. Lagi? Apa nasib dekat sini ni? Itu tolak berapa? Tolak I1. Bukan tolak I1. Boleh nak buat macam tu tapi kalau nak tolak I1 kena buat tolak I1 R1. Then sama dengan kosong sebab dah tak ada dah. Ataupun kita boleh tulis positif 20 tolak 0.7 tolak dengan VR1. Okey, sama dengan kosong. Jadi kita boleh dapat VR1 sama dengan 20 tolak dengan 0.7. Jadi kita akan dapat VR1 sama dengan 19.3 volt. Jadi bila kita dah tahu voltage VR1, kita tahu nilai R1. Nilai R1 adalah 20 ohm. Jadi menggunakan Ohm's law, kita boleh dapat VR1 sama dengan I1 R1. Jadi I1 sama dengan VR1 bahagi R1 iaitu 19.3 bahagi dengan 10. Jadi kita akan dapat nilai I1 adalah 1.93 ampere. Okay. Lepas tu dia kata
Calculate the current through ID1 and ID2. Saya rasa ni bukan soalan dia lah ni. Mungkin silap kot. Okay. Saya pun dah lupa dah. Okay, yang kita nak buat atas tu je lah. Jadi kita dah dapat lah I1 dengan I2. Nanti boleh cuba buat. Tak apalah, saya buat terus lah. Sebagai contoh. Nanti yang lain sepatutnya dah faham dah ni. Dah 4 contoh kita buat. Okey, tengok yang B pula. Tengok yang B pula. Kita ada 2 diode. Kita ada diode D1 dan kita ada diode D2. Okey, bagi tahu saya D1 tu dia forward atau reverse? Engineer Chong, on our question here. Just a comment, because apakah status diode D1 tu? Dia forward ataupun dia reverse? D1. Forward ke reverse tu D1 tu? Forward. Okay, forward. D2? Reverse. D2 reverse, betul? Okay. So D1 forward bias, D2 reverse bias. Okay. Sekarang ni diode D1 tu forward. Jadi apa yang saya nak buat dengan dia? Apa saya nak buat dengan dia bila dia forward tu? Saya nak buat apa dengan dia bila dia forward tu? Dia diode praktikal tu. Nak buat apa dengan dia? Cepatlah. Baru je kita buat sebentar tadi. Gantikan dengan potential. Berapa nilai dia? 0.7. 7. Okey, betul. Ni diode ni reverse. Saya nak buat apa dengan dia? Shortkan dia. Short kalau forward. Ni reverse. Reverse apa yang kita nak buat dengan dia? Reverse ada arus ke tak ada? Tak ada. Harus. Kalau tak ada arus, kita open lah. Macam tu. Sebab dia reverse kan, jadi kita open kan dia. Tak kisah dia tu praktikal ke, ideal ke, kalau dia reverse kita kena open kan. Okay. Jadi sekarang ni, kita nakkan diode I1. Berapakah arus I1? Arus I1 akan sama dengan 0 ampere. Sebab apa? Kalau kita tengok dekat sini, sini litar dah buka. Tak ada arus yang boleh mengalir melaluinya. Jadi I1 sama dengan 0. Bagaimana pula dengan I2? I2 dekat sini. Macam mana saya nak dapatkan nilai I2 tu? Ni saya taruh positif, negatif, VR. Kenapa saya taruh positif kat bawah? Keluar negatif, keluar. Sebab arus tu keluar. Jadi, kita akan ambil dia punya loop tu. Kita ambil loop besar ni. Macam tu. Jangan ambil separuh pula. Sini dah open. Jadi yang ni 10 volt. Jadi apakah dia punya KVL? Apa KVL dia?
Apa KVL dia? Tambah 10. Tambah 10. Lepas tu? Tolak VR sama dengan kosong. Jadi VR sama dengan 10 volt. Nilai R tu kita tahu 10 ohm. Jadi dengan menggunakan Ohm's law, kita boleh kira I2, kita boleh kira I2 darab dengan R sama dengan 10 volt. Jadi I2 sama dengan 10 bahagi dengan 10 ohm. Kita dapat I2 sama dengan 1 ampere. So itu adalah dia punya contoh lagi satu untuk diode analisis. Jadi yang kita kena faham adalah status diode tu apa yang kita buat dengan dia. Kalau dia forward, apa yang kita buat dengan dia. Kalau dia reverse. Okay. So itu adalah dia punya analisis lah. Ada soalan tak setakat ni? Yang konsep yang saya cakap ni kita akan pakai sampai ujung semester jadi kalau tak faham tu saya pun dah tak tahu nak explain macam mana lagi dah. You all kena buatlah latihan. Dan kena fokus lah apa yang saya ajar ni kena fahamkan. Jangan kita ada satu minda yang macam tak apa, doktor ajarlah dulu nanti kemudian saya fahamkan. If you have that kind of mentality memang susah. As a part-time student, kalau masa itu diallocatekan untuk kelas dan mohonlah fokus untuk masa itu. Saya faham semua ada cabaran masing-masing. Tapi kita cuba. Okay, kita cuba sebab kita nak belajar. Saya pun tak tahu macam mana saya nak tolong lagi. Kalau tak hadir kelas, saya pun tak boleh tolong. Nak lulus ke macam mana, saya tak tahu nak buat macam mana. Sila bagi tahu macam mana saya nak buat, nak tolong tuan-tuan Okey. Ada soalan tak sebelum kita masuk kepada topik yang baru? Soalan, tak kisahlah soalan apa-apa. Cuma bila tak ada yang respon, bila saya tanya, saya tak pasti sama ada you all faham ataupun tidak. Saya tak tahu sebab tak ada orang bagi tahu saya. Jadi bila tak ada orang bagi tahu saya menganggap bahawa semuanya akan semuanya faham lah. Ada soalan? Lapan, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So ada 18. Okey. Okey. Jadi kita akan masuk kepada topik yang baru, iaitu kita akan masuk kepada linear power supply. Okey. Linear power supply ni kalau kita power supply kita jumpa dekat mana? Apa yang korang selalu panggil power supply? Bateri. Power supply. Bateri apa? Bateri AA. Bateri AA. Okey, boleh. Lagi? Charger handphone power supply tak agak ni? Charger handphone, plug. Bukan power supply. Habis dia kalau bukan nama power supply kita panggil apa charger handphone tu? Power supply juga. Power supply. Lagi selain daripada tu? Apa lagi yang selalu kita pakai setiap hari? Yang sedang pakai pun agaknya. Plug. Plug apa? Plug. Power bank. Power bank tu power supply. Lagi? Plug dinding. Apa? Apa saya tak dengar? Bateri kereta. Boleh lah. Charger laptop macam mana? Charger laptop. Power supply kah itu? Power supply. Power supply. Jadi bila kita belajar ni, kita always kena bayangkan kita punya charger laptop.
ataupun charger handphone. Tak perlu bayangkan bateri kereta ke semua, tak payah. Nak faham, kita tengok, pandang kita punya charger handphone ataupun kita pandang kita punya power supply. Okay. Saya tak tahu saya ada gambar di belakang sini. So tak ada. Okay. Sekarang ni, kalau masing-masing cuba tengok power supply, cuba tengok charger handphone masing-masing. Ataupun charger laptop. Apa maklumat yang tulis dekat charger handphone tu? Atau charger laptop tu? Apa yang tuan-tuan nampak ada kat situ? Voltage input dengan voltage output. Voltage input dengan voltage output kan? Sila unmute kalau tidak saya dengar suara saya balik. Sila mute. Okay, jadi dekat kita punya charger laptop tu, kita nampak apa ni? Okay, saya Google kejap. Saya Google kejap gambar dia tu. Charger laptop. Okay, so ini adalah kita punya charger laptop. Saya tengok ada maklumat dia tak. Yang jelas sikit. Jelas ni. Okay, saya tekan tu dia keluar Shopee pula. Okay, saya share balik. Jadi kalau kita tengok dekat sini, ni kita punya charger laptop kan. Dekat charger laptop kita ni dia ada tulis maklumat input dengan maklumat output. Maklumat input tu berapa? Berapa volt dia tulis dekat situ? Tak nampak ni. 240. 240. Dia tulis AC ke DC? AC. AC. Lepas tu output dia berapa? DC 18.5. DC 18.5. Orang lain? 16.5. 16.5. Boleh tak siapa-siapa tengok charger handphone? Berapa volt dia tulis output? 5 volt. 5 volt. Okay. Jadi sekarang ni kalau tuan-tuan tengok dekat situ, dekat handphone kita tu ataupun dekat charger laptop, dia tulis input tu adalah 240 volt. 240 volt tu daripada mana datang ni? Rumah. Daripada rumah, pada tempat TNB. plug tu. TNB punya. Daripada TNB pula, daripada TNB lah. Daripada TNB, tapi kita tak adalah pergi dekat pencawang. Kita dah ada, dia salurkan dekat rumah kita melalui wall socket outlet tu. Okay, jadi setiap rumah sama ada kita ni single phase ke, three phase ke. So setiap rumah kita dibekalkan dengan 240 volt. Itulah input kita. Tapi kita punya laptop tak perlu sebanyak itu. Macam tadi cakap dia perlu 15 volt. Handphone perlu 5 volt. Jadi macam mana daripada 240 volt tadi tu, kita ada 240 volt. Saya lupa pula nak tulis. Okay. Kita ada tadi dia tulis 240 volt. AC pula tu. Jadi TNB ni dia bagi kita AC supply. Kita kena apa yang kita punya power supply, dalam power supply kita tu dia ada satu sistem yang akan convert AC pergi DC. Daripada 240 volt AC ni tadi, kita nak convert dia jadi 5 volt. Dalam 5 volt DC pula tu. Jadi inilah yang kita nak belajar ni, linear power supply. Apa benda yang ada dalam kita punya power supply ni yang boleh menukarkan 240 volt TNB bagi ni kepada DC voltage banyak ini yang diperlukan oleh handphone kita. Itu yang kita nak belajar ni. Apa part-part yang ada. Okay. Jadi part-part yang ada beberapa part yang penting. Yang ini yang basic lah. Tapi kalau kita buka power supply kita tu, dia punya sistem tu, terutamanya yang bahagian voltage regulator tu, lain lah. Tapi ini secara basic sahaja. Okay. Okay, dalam power supply kita tu ada transformer. Kemudian ada rectifier, ada filter dan ada voltage regulator. 4 komponen
sebenarnya ni ada dalam kita punya power supply untuk membolehkan 240 volt AC yang TNB bagi tadi tu kepada 5 volt yang dia telah tertulis di handphone kita, di charger handphone kita. Okey, jadi yang ini daripada TNB. Daripada service provider. Okey, 240 volt ni AC. Dia masuk kepada transformer untuk kita turun ataupun naikkan voltage. Tapi dalam kes kita ni kita nak turunkan dia punya voltage. Jadi kalau kita tengok AC ini AC daripada TNB. Okey, 240 volt AC. Ni 240 volt dia ambil RMS. 240 volt lah yang pentingnya. Daripada transformer, dia akan turunkan. Dia akan turunkan lagi. Nanti kita akan tengok transformer. So sini kita ada dia punya peak voltage lah. Tapi yang penting voltage dekat sini dah kurang daripada 240 volt. Tapi voltage dia masih lagi AC. Okay. Lepas dia masuk AC, kita akan masukkan pula dia dalam satu lagi part, kita namakan dia rectifier. Apa yang rectifier ni buat, kalau AC ni kita ada ni, yang negative part ni. Yang negative part ni semua kita nak jadikan dia positif. Semua nak jadikan dia positif. Jadi voltage yang ini kita namakan dia pulsating DC. Dia bukan nama dia AC. Kalau AC dia kena macam ni. Tapi kalau kita tengok yang ini, dia ada satu part dia. Yang ini nama dia pulsating DC. Rectifier function dia tukarkan AC kepada pulsating DC. Okay. Of course, with the help from this. Okay. Lepas tu, kita akan masukkan dia pula, pulsating signal ni, kita akan masukkan pula dia dalam filter. Jadi bila dia filter, dia akan tukar signal tu jadi ripple signal. Ni nama dia ripple. Ripple signal yang biru. Kiranya dah tak ada lah signal ni. Signal tu yang biru tu. Signal yang biru. Itu kita namakan dia ripple. Kemudian kita masukkan dia di dalam voltage regulator. So dalam voltage regulator ni dia akan menetapkan voltage tu kepada voltage yang kita nak. Dia akan tetapkan voltage tu kepada voltage yang kita nak. Jadi kalau kita nak 5 volt, contoh handphone kita nak 5 volt tadi, nanti kita adalah dia punya litar dekat sini yang akan menghasilkan 5 volt yang lurus, bukan lagi AC. So sampai lepas voltage regulator ni kita akan dapat DC voltage. Output dia ni adalah DC voltage. Ini adalah dia punya secara asasnya macam mana voltan AC, voltan arus ulang-alik ditukarkan kepada voltan arus terus. Jadi kita akan belajar ni, setiap part ni kita akan belajar. Okay? Setiap part tu kita akan belajar apa benda dia. Okay, kita tengok dulu transformer. Transformer ada dua jenis. Ada dua jenis transformer, iaitu step up ataupun step down. Tapi dalam kes kita ni, kita akan pakai step down, iaitu kita nak menurunkan voltage. Bayangkan kalau voltage tu tak diturunkan, handphone kita dapat 240 volt. Apa yang akan jadi dengan handphone kita? Dia akan jadi rosak. Okay, jadi dekat transformer ni, yang VS ni, yang ni 240 volt yang daripada TNB tadilah. Yang AC daripada TNB tadi tu. Kemudian dekat transformer kita ada dua jenis dia punya lilitan tu. Satu kita panggil primary winding yang dekat bahagian primary ni. Kemudian dekat sini kita panggil secondary winding. Dia punya lilitan tu kita namakan dia secondary winding. Kemudian voltage dekat bahagian sini. Sekejap ada saya nak admit ni. Okey. Voltage dia kita panggil dia V1 adalah primary voltage dan V2 ni kita panggil dia secondary voltage. Okay. Sekejap. Our engineer's profession or our engineers. Okay. Jadi relation dia, yang ini kena ingat. Relation dia. V1 over V2 sama dengan N1 over N2. Dia punya relation antara V1
V2, N1, N2. Tu dia punya relation. Okay. Jadi ini adalah rumus pertama yang kita kena ingat lah. Dia punya relation between voltage dengan winding. Okay. Yang pertama, kita nak tengok bila kita dah turunkan dia tadi, kalau kita tengok kat sini, kita akan masukkan dia dalam rectifier. Okay, ni contoh litar rectifier. Sekarang ni contoh litar rectifier saya. Okay. Ini contoh litar rectifier. Rectifier pula ada beberapa jenis. Okay, kita ada half wave rectifier, kita ada full wave rectifier. Tadi kita ada macam ni. Kita ada tadi, kita ada pulsating tadi kan. So dekat pulsating ni, okay, saya tukar warna sikit. Okay. Dekat pulsating ni, kalau output pulsating tu rupa dia macam ni, yang ini dia punya jenis rectifier tu adalah full wave. Kalau yang half wave, dia punya signal tu dia macam ni. Dia ada satu cycle ni yang dia tak ada voltage. Yang ini kita panggil half wave rectifier. Okay. Jadi kalau kita tengoklah litar ni. Ini saya ajar, lepas tu kita terus buat example supaya lagi faham. Saya ajar dulu. Okey, tengok litar ini. Tengok litar A. Okey, tengok litar A. Tengok litar A tu. Diode tu arah ke mana? Ke kanan ke kiri? Ke kanan. Okey, arah dia adalah ke kanan. Jadi dekat sini kita ada V secondary. Maknanya saya sekarang ni ambil daripada sini je. Ambil daripada sini je. So sini kita letak diode dan seterusnya. Macam tu lah. Ni kat sini. Jadi diode ni, kalau kita tengok, diode arah ni ke kanan. Jadi bila kita buat KVL, kita kena buat ikut jam. Tengok arah diode. Arah diode ni ke kanan. Kita tahu sini anode, sini cathode. Jadi arus bergerak daripada kiri ke kanan. Okay, jadi bila kita buat KVL, kita kena lawan jam. Kalaulah diode tu arah dia ke kiri, maknanya kanan ke kiri, KVL kita akan pergi lawan jam. Macam itu. Okay. Jadi ada dua keadaan. Diode ni boleh jadi dua keadaan. Sama juga macam saya cakap tadi. Diode ni dia boleh jadi ideal, dia boleh jadi practical. Okey. Kalau kita tengok diode ini dia arah ke kanan dan kita punya KVL adalah ikut jam. Tips dia, ni dia punya tips. Okey, macam mana kita nak analyse dia. Saya tukar warna supaya ni. Okey. Bila diode arah kanan, okey, makna diode turn on during positive cycle. Okey. Sebab kita tahu dekat V secondary ni kita punya input macam ni. Ni kita punya V input. Okey, jadi yang atas ni kita namakan dia positive cycle. Yang bawah ni kita namakan dia negative cycle. Satu positive cycle, satu lagi negative cycle. Jadi bila diode arah ke kanan, maknanya diode tu turn on. Bila saya sebut turn on ni, maksudnya adalah forward bias during positive cycle. Bila satu cycle diode tu dah turn on, lagi satu cycle maknanya during negative cycle confirm dia off. Okay. Jadi bila dia turn on, bila dia turn on, maknanya kalau dia ideal diode, kita akan shortkan dia lah. Tapi kalau dia practical diode,
kita akan gantikan dia dengan dengan dia punya potential voltage. Saya silap ni, sepatutnya macam ni. Sepatutnya macam tu. Okay. Okay. Lepas tu ini adalah during positive cycle lah. Okay. During negative cycle pula, bila negative cycle, okay, negative cycle dia akan lawan jam. Negative cycle lawan jam. Okay, negative cycle sama dengan, maknanya arah arus tu lawan jam. Arah arus lawan jam. Okay. Jadi bila dia lawan jam, maknanya arah diode tu ke sini. Arah arus tu pergi ke sini. Okay. Tapi arah diode kita ke kanan. Dalam erti kata lain, diode ni dalam keadaan reverse bias. So bila dalam keadaan reverse bias, diode ni akan open. Tak kisahlah dia ideal ke dia practical, bila dia reverse bias dia akan open. Okay. Jadi kita akan tengok semasa positive cycle akan ada output voltage. Semasa negative cycle output voltage adalah kosong. Okay. Jadi top yang you all punya syllabus akan cover, dia tak cover PIV. So yang PIV ni saya tak akan cerita lah, ya. Yang ini kita akan cover, yang belah sini. Okay. Ada soalan tak so far? Sebab saya rasa saya nak terus pergi example supaya kita mudah faham. Tak ada. Tak ada soalan Okay. Saya akan pergi kepada example. Kita kena betul faham sebab saya boleh faham kebizian semua orang. Jadi kita kena gunakan sebaiknya masa ni untuk kita cuba fahamkan. Apa? Yang tadi sebab dia ke arah kanan kan. Kalau macam first yang first cycle tu dia jadi ada output, second tak ada ke kanan. Kalau terbalik pun sama juga. Kalau diode tu maksudnya diode tu arah dia ke kiri. Dia akan terbalik. Soalan tu bagus. Maknanya saya share screen Okey. Saya faham soalan tu. Okey. So maknanya sekarang ni tadi arah diode ke kanan, maksud penanya soalan adalah diode tu arah macam ni ya? Ya, betul. Okey. Jadi bila arah macam ni, diode tu dia turn on bila? Dia turn on bila kalau diode ni arah ke kiri? Maksudnya kalau kita buat KVL dia akan pergi lawan jam. So maknanya bila keadaan macam ni, diode ni dia turn on during negative cycle. During positive cycle, diode ni turn off. Jadi kalau dia punya output tu, output dia akan jadi macam ni. During positive cycle dia turn off. During negative cycle dia turn on. Dia akan jadi terbalik. Nanti kita akan buat satu example macam ni. Ni saya dah buat dah kat sini. Reverse the position of the diode and change the type to germanium. Kita ada contoh macam tu. Okay. So sekarang ni ini adalah contoh Lita rectifier. Okay. Sekejap saya nak dengar ni je. The webinar from at your branch level. And then you can perhaps. Okay. Jadi sekarang ni bila kita tengok ini adalah transformer lah. Yang 240 volt ni siapa bagi ni? TNB. Ni TNB bagi. Okay, lepas tu dia masuk dekat transformer. Lepas tu masuk dekat rectifier. Kita belajar stage by stage tau. Bukan terus belajar sampai dapat 5 volt tu. Tak. Load dekat sini. Ni kita ada RL ni. Ni laptop ataupun handphone. Bayangkan macam tu. RL tu laptop ataupun handphone. Okay. V primary dengan V secondary. Ni dia punya winding tadi lah. Dia punya winding tadi tu. Jadi sekarang kita kena cari dulu apakah voltage V secondary. Jadi the first step to do is
Ni step 1. Step 1, calculate V secondary. Okay, calculate V secondary. Apa relation dia tadi? V1 per V2. V1 ataupun dalam kes ni V primary lah. Okay, over V secondary sama dengan primary winding, yang ini N1, ini N2. N1 over N2. Okay. Jadi, sekarang ni matlamat kita apa? Kita nak dapatkan ni, V secondary. Jadi, kita boleh gubah equation ni, dia akan jadi V secondary sama dengan N2 bahagi N1. Okay. Darab dengan V primary. Yang 240 volt ni dia AC tau. So dia punya signal tu macam ni rupa dia. Macam ni. So ini adalah V primary punya signal. Dia punya amplitude tu adalah 240 volt. Sini pun 240 volt. Okay. Jadi bila kita nak kira, kita ambil dia punya peak voltage lah. Yang ini namanya V peak. Kalau daripada atas ke bawah, ini kita namakan dia V peak to peak. So dia punya V peak tu adalah 240 volt. Kalau V peak to peak, maknanya 240 volt kali 2 lah. Sebab dia daripada atas ke bawah. So kita akan dapat 480 volt. Dia punya peak to peak tu. Okay. Jadi V secondary sama dengan 1 bahagi dengan 5 kali dengan, kita ambil dia punya V peak lah kita ambil V peak sahaja. Okay. Darab dengan 240 volt. Berapa dapat tu? Berapa dapat? 48. Okey. 240 volt dapat berapa tu? Dapat berapa? 48. 48 volt. Tu maknanya V secondary punya peak lah. Jadi kalau kita tengok signal untuk V secondary ni, rupa dia macam ni. Kan? Dia dah menurun belum voltage dia? Menurun kan voltage dia kan? Maknanya type of transformer yang kita guna ni, kita guna step down transformer. Jadi dia punya signal tu akan jadi macam ni. Okay, ini T, ini adalah V secondary. Dia punya peak tu 48 dengan negatif 48. Tu macam mana signal dia lah. Sekarang ni bila kita dah dapat V secondary, ni, barulah senang kita nak buat analisis. Okay? Okay. Bila kita nak buat analisis, kita pergi pula step yang kedua. Okay. Siapa-siapa kalau tak faham, terus tanya. Jangan dah pendam dalam hati, lepas tu final exam baru tanya. Masa tu dah tak boleh buat apa dah. Okay, step 2. Step 2, kita kena buat analisis arah diode tu ikut jam ke lawan jam. Maksud saya ke kiri ke kanan. Kalau dia kanan maksudnya ikut jam. Jam. Okay. Maknanya kita kena buat analisis during positive cycle. Okay. Dia punya step ni ada je dekat dekat saya punya slide. Tapi kalau nak study sendiri will be so much suffer lah. Baik dengar apa yang saya nak cerita ni. During positive cycle, kita kena buat 2. Sebab apa? Sebab apa kita kena buat 2 jenis analisis? Sebab V secondary kita ni ada 2 jenis cycle. Satu positive cycle, satu lagi negative cycle. Kita kena buat analisis tu cycle by cycle. Okay. Jadi during positive cycle, sekarang ni diode tu on ataupun off. Kita kena identify diode tu on ataupun off.
On. Apa? On. On. Okay, macam mana tahu dia on? Diode ke kanan. Diode tu on. Okay, makna bila diode ni on, maknanya maksud dia forward bias. Okay, so bila diode tu ke kanan, dia tips dia macam ni. Bila diode ke kanan, maknanya diode ni on during positive cycle. Bila saya sebut on, maknanya forward bias. Diode tu, diode praktikal ke diode ideal? Praktikal kan? Okay, jadi apa yang kita buat adalah diode ni tadi, kita akan buat apa? Kita akan replacekan dia dengan dia punya potential voltage. Okay. Sini kita ada positif, negatif, V secondary. Ni kita punya RL. Okay, jadi ni kita punya RL, positif, negatif. Jadi ini faham tak kenapa saya buat sini positif, sini negatif dan nilai dia adalah 0.7 volt? Faham ataupun tidak? Bukan suka-suka letak mana-mana suka negatif, bukan. Faham ke tidak macam mana saya letak, kenapa saya letak negatif kanan, positif kiri? Faham. Okay. Sekarang ni barulah kita buat dia punya KVL. KVL dia nak ikut jam ke lawan jam? Ikut jam. Ikut jam. Sebab apa? Diode tu arah ke kanan. Okay. Jadi sekarang ni bacakan saya dia punya KVL. Apaan? KVL dia. Salah is okay sebab daripada salah berdasarkan pengalaman saya, orang yang selalu buat salah tu dia yang paling faham sekali. Orang yang buat faham tu dia tak faham tu sebenarnya. KVL dia. V secondary. Okay, V secondary. Positif ke negatif? Positif. Positif V secondary. Lepas tu? Tolak. 0.7 volt. 0.7. Lepas tu? Tolak RL. Bukan, siapa buat tolak L memang salah betul. Memang jenayah salah tu. Mana boleh voltage tolak dengan resistor? Tolak apa? VO. Tolak V out sama dengan kosong. Okay. Jadi V out sama dengan V secondary tolak dengan 0.7. Berapa kita punya voltage peak secondary tadi? 48. 48 tolak dengan 0.7. So berapa dapat V out? 27.3. 27.3. 27 ke? 47. 47.3 volt. So itu adalah dia punya peak voltage ataupun kita boleh tulis macam ni. Kita boleh tulis ini adalah V out peak. Sebab kita ambil peak voltage kan. Nanti confuse pula. Tiba-tiba ni peak voltage ke AC voltage ke, kita ambil dia punya peak je. Magnitude peak dia. Okey, selesai. Jadi kita bolehlah lukis dia punya signal. Signal dia ni saya lukis kat sini. Ni dia punya output output signal. So kita ada kat sini T iaitu second. Kemudian sini kita ada V output. Ni kita belum selesai lagi tau sebab ini kita buat baru dekat positive cycle. Kita kena buat pula dekat negative cycle. Baru kita akan dapat dia punya full output. Jadi during positive cycle ni kita ada output voltage dengan amplitude 47.3. Okay, jadi apa yang kita ada adalah macam ni. Dia punya peak adalah 47.3. Ini. Okay. Lepas tu baru kita buat dia punya step yang ketiga. Okay, step yang ketiga. Step 3 kita akan buat during negative cycle. During negative cycle. Ni kat sini pula. Sini. Jadi during negative cycle, diode ni on ataupun dia off? Off. During negative cycle. Diode? Off. Off. Kalau satu cycle dia dah on, satu lagi cycle confirm dia off. Okay, diode off ataupun reverse bias. Okay. Lepas pada tu, kita boleh buat apa yang kita nak buat dengan kita punya lita tu. Apa yang kita nak buat dengan diode tu?
Apa yang saya nak buat dengan diode tu? Open. Kita kena openkan, betul. Okay, dia jadi macam ni. Okay, lepas tu sini kita ada RL, kita ada positif, negatif, V out. Jadi berapakah voltage V out agak-agaknya? Kosong. Kenapa dia kosong? Open. Sebab open. Bila dia open, bila dekat sini open, tak ada arus pun yang boleh mengalir. Sebab untuk ada V out, V out sama dengan I out kali dengan RL. Katakan I out kat sini. Tapi sekarang ni disebabkan ini buka, open, tak ada arus ni sama dengan kosong. Jadi V out kosong kali RL sama dengan kosong. Sebab tu kita akan dapat kosong volt. Jadi during negative cycle, kosong. Tak ada voltage. Macam itu. So inilah kita punya final output. Itu kita punya final output. Okay, nanti saya nak turunkan ni kejap. Supaya kita ada banyak ruang kat atas tu. Okay. So, ini kita punya final output. Lagi satu saya nak cerita, dekat sini ada frekuensi. Dekat kalau perasan lah. Kena perasan lah Sini ada frekuensi. Biasanya kita akan nyatakan dia punya voltage dan juga frekuensi. Frekuensi ni, apa gunanya untuk kita tahu masa untuk satu cycle. Okay. Contohnya dekat sini. Ni satu cycle ni, T. Jadi T tu sama dengan 1 over frekuensi. Jadi 1 over 50. 1 over 50 dapat berapa? 0.02. 0.02. Okay. 0.02 second. Jadi kita boleh tulis masa ni kat sini ni untuk satu full cycle adalah 0.02 second. Kalau yang ini kan saya panjangkan lagi. Kalau saya panjangkan lagi lah. Okay. Ni saya panjangkan lagi. So kita punya signal tu dia akan jadi macam ni. Positive cycle ada voltage, negative cycle tak ada voltage. Okay. Ini satu cycle. Ni first cycle. Kemudian ini second cycle. Okay. So masa untuk satu cycle tadi adalah T, iaitu 0.02 second tadi kan. Jadi kalau kita tengok berapakah output frekuensi. Saya nak F out, output frekuensi. Guna rumus yang sama tadi, rumus ni pun kena ingat, ni rumus yang kedua. Output frekuensi sama dengan 1 over T. So kita tahu tadi kan, dia punya T ni adalah 0.02. Jadi F out sama dengan 1 over 0.02, kita dapat 50 Hz. Kenapa saya panggil first cycle daripada sini sampai sini? Sebab dekat sini kan faham tak maksud cycle ni? Yang ini saya tak tahu macam mana nak cakap. Maksud full cycle tu faham tak? Sama. Itu faham Okey, jadi apa yang kita nampak dekat sini, ini adalah frekuensi input. Okey, ini adalah frekuensi input. Frekuensi input untuk half wave rectifier, apa yang kita nampak dekat sini, frekuensi input sama dengan frekuensi output, iaitu 50 Hz. Frekuensi input sama dengan frekuensi output, iaitu 50 Hz. Ini adalah ciri-ciri yang pertama. Tak tahulah yang keberapa, tapi ini antara karakteristik yang terhasil bila kita guna half wave rectifier. Okey, ada soalan sebelum kita pergi kepada contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini. Contoh yang kedua adalah ni, reverse the position of the diode and change the type to germanium.
Tak ada Okey. Jadi sekarang ni saya bawa ni. Okay, sekarang ni kita tengah buat example yang kedua. Example kedua. Okey. Example kedua ni pula dia kata reverse the position of the diode. Maknanya diode ni kita nak dia macam ni. Macam ni. Okey, boleh bayang tak? Saya malas nak lukis balik. Ni tak ada. Macam tu. Okey, nanti kalau saya padam tak nampak pula. Jadi tak apalah saya lukis, tapi saya lukis separuh je Okay, so kita ada dekat sini positif, negatif V primary, positif, negatif V secondary. So diode ni dia kata tukar kepada germanium. Ni kita punya RL, positif, negatif V out. Okay, sekarang ni apa step pertama? Kita kena calculate V secondary. Perlu tak saya calculate lagi V secondary? Tak perlu, sama. Sama. Okey, tak perlu calculate. Jadi saya terus pergi kepada second step. So step 2, apa yang saya nak buat dekat step 2? Analisis pada mana? Ini tips lagi tips lagi. Bila step 2 ni kita nak buat analisis pada positive cycle ataupun pada negative cycle, depends on the diode position. Okey, sekarang ni kalau kita tengok diode ni arah ke kiri ke atau arah ke kanan? Kiri. Arah ke kiri. Maknanya apa? So kita punya analisis during negative cycle. Dia tak kisah nak mula yang mana-mana pun. Ataupun tak apalah, saya mula je lah during positive cycle. Okey, boleh. Kita mula during positive cycle. During positive cycle. Okay. So during positive cycle, diode ni on atau off? Off. Diode ni adalah diode off. Kenapa dia off? Positif pun ni. Sebab dia berlawanan. Sebab kalau positive cycle maknanya kalau positive cycle maknanya diode ni kena ikut jam, kena ke kanan. Kalau negative cycle maknanya diode ni on ke sini. Jadi during positive cycle sekarang ni dia off ataupun dia dalam keadaan reverse bias. So apa yang saya buat dengan dia? Apa yang saya nak buat dengan diode ni? Open. Dia open. Okay. Berapakah voltage V out? Kosong. V out sama dengan kosong volt. Jadi kita boleh lukis kita punya signal macam ni. Okay. During positive cycle tak ada. So ni kita punya V out. Ni kita punya T. Okay. Lepas tu sekarang ni step yang ketiga during negative cycle. During negative cycle. So during negative cycle, diode ni on ataupun dia off? On. Negatif lawan dia balik. On. Kalau satu cycle dah off, satu lagi cycle confirm on. Okay, forward bias. Jadi apa yang saya nak buat dengan diode? Apa yang saya nak buat dengan diode? Bila dia on? Apa dia? Kuat sikit. Gantikan potential. Berapa potential tu? 0.3. 0.3. Bagus Perhatikan saya buat mana positif, mana negatif. Sini positif, sini negatif. Sebab arah diode kita, sini anode, sini cathode. Okey, sekarang KVL saya nak ikut jam ke nak lawan jam? Lawan jam. Lawan jam. Sila bacakan saya apakah dia punya KVL. V secondary. Sign dia apa? Sign dia. Minus.
minus V secondary. Lepas tu Plus VO. plus V out. Lagi Plus Minus 0.3. minus 0.3 equals to 0. Okey, sekarang ni berapakah nilai V secondary? Berapakah nilai V secondary? 48. 48. 48 ataupun negatif 48? negatif. Kita dekat sini sekarang. 48 ataupun negatif 48? Negatif 48. Negatif 48. Okey. Jadi negatif adalah sign ini. Negatif 48 adalah value dia. Jangan confuse pula. Negatif yang ini adalah sign ini. Negatif 48 sebab ini. Okey. Tambah dengan V out. Tolak 0.3 equals to 0. Jadi V out sama dengan, ni negatif-negatif jadi positif bila kita bawa ke kanan dia akan jadi negatif 48 tambah 0.3. Jadi V out sama dengan apa? 48.3. 7 point Negatif 47.7 volt. Okay. Jadi during negative cycle, signal dia jadi ke bawah sebab sign ini negatif 47.7. Dan dia punya masa tu samalah 0.02 tadi. Sama macam kat atas. Itulah efek dia kalau dia arah diode tu dia terbalik. Okay. So ini adalah half wave rectifier. Maksudnya half wave rectifier ni satu cycle tak ada voltage. Satu cycle je ada voltage. Okay. Seterusnya. Sekarang ni untuk analisis saya nak guna yang atas ni lah. Saya nak guna figure yang saya guna figure ini. Okay. Saya guna yang ini. Okay. So daripada sini ada beberapa analisis yang kita boleh buat. Okay. Pertamanya adalah kita nak tengok dia punya VRMS. RMS. Saya nak lukis kat bawah tapi tak apalah, saya rasa saya lukis balik. Okay. Saya ingat saya tak pakai banyak tapi rupanya banyak. Saya buat keluar dulu. Okay. Jadi sekarang ni saya lukis balik dia punya signal tu supaya kita tak confuse. Saya tulis kat sini analysis. Saya akan bagi note ini untuk tuan-tuan rujuk lah untuk kita study nanti. Tapi sebenarnya note sendiri tu yang lagi baik kan. Macam mana buruk pun tulisan kita tapi kalau kita tulis sendiri kita akan faham lah. Kita rehat kita rehat 7 minit. 7 minit. Tak payah rehat 7 minit lah. Sekejap saya ingat ni. 2 minit lah. Tak payah rehat lah, tak jadi rehat. Kejap lagi baru rehat. Okay, tak, saya tadi nak kena meeting tu, nak kena leave meeting. Okay. Sekarang analisis dia. Saya ni. So signal kita tadi macam ni kan. Okay. So ini adalah kita punya V out. Ini adalah kita punya T. Lepas tu masa dia adalah 0.02 second tadi. Sini berapa tadi? 47.3 kan? Okay. Sekarang ni kita nak kira dia punya VRMS. V out RMS. RMS ni, V out RMS. RMS ni adalah root mean square. Root mean square. Okay. Jadi V out RMS sama dengan V out peak bahagi dengan 2. Itu rumus dia. Ni rumus yang seterusnya. Dia ada derivation lah tapi kita tak nak fokus kepada derivation. Dekat sini ada.
Dekat sini ada saya tulis dia punya dia punya formula. V out RMS adalah V out peak bahagi dengan 2. Ya. Okay. So sekarang ni berapakah dia punya V out RMS? V out RMS sama dengan 47.3 bahagi 2. Berapakah dia punya V out RMS? 23.65. Berapa? 23.65. 65 volt. So ini adalah dia punya root mean square voltage. Lagi satu yang kita kena cari adalah dia punya average voltage. Average voltage iaitu V out average. Average voltage ni adalah dia punya kalau RMS voltage ni dia berkaitan dengan luas di bawah graf. Jadi dia punya derivation lah. Tapi kalau V average ni adalah dia punya DC voltage. DC voltage dia macam dekat sini lah. V average. Kadang-kadang kita panggil VDC. Contohlah kalau kita ada output, output kita ni AC tau. Ni kita punya output. Lepas tu kita nak measure voltage ni tapi kita guna voltmeter. Voltmeter ni dia akan jarum tu kan, kalau kita tahulah rupa voltmeter kan, dia punya jarum ni kan dia tunjuk DC. Mana ada dia tunjuk AC, ada sin omega T, tak ada. Jadi bila kita ada AC signal, kita baca dia dekat voltmeter, kita akan dapat dia punya average voltage dalam DC. Okay, itu secara general lah. Jadi V out average, rumus dia adalah V out peak bahagi pi. Okay. So rumus ni, ini adalah rumus yang ketiga. Ni rumus yang keempat V out peak. Padam lah. Padam. V out average adalah V out peak bahagi dengan pi. Okay, so V out peak kita ni iaitu 47.3 bahagi dengan pi. Berapakah value dia? Tiga. 15.05. 15.05 Okay, kalau salah kira bukan saya itu semua rakan-rakan itu adalah V average. Okay, dekat sini kita ada I out jugalah walaupun saya tak tulis kan. Kita boleh juga dapatkan I out average. So I out average sama dengan V out average. Ini saya tulis betul-betul sikit lah. I out average sama dengan V out average bahagi dengan RL. So kalau saya nak I out average, maknanya saya sambungkan output ni tadi kepada ammeter. Kita nak tengok dia punya current kan. So kita akan dapat dekat ammeter tu, kita akan dapat 47.3, bukan 47. V out average adalah 15.05 bahagi dengan RL berapa nilai ni? 1 kilo. Bahagi dengan 1 kilo. So berapa dapat dia punya I out average? I out average. Berapa tu lama nak kira? Pergi makan lunch lah ke? 0.015 itu. Berapa? 0.015. Unit dia? Ampere Okey. Nanti saya check. Ada lagi tak benda yang saya tinggal? Itu saja. Itu saja dia. Itu je analisis yang perlu kita tahu. Okey. So kita apa dia?
Ada soalan tu. Saya Yang tak dengar, saya tak clear. Data, yang tadi yang kita kira yang FO tu kan, yang 1 bagi 0.02 tu dapat 50 Hz kan? Dekat ada setengah apa tu charger tu dia tulis 60 Hz tu kan, dia kira lain. Ini number ni kita pakai letak je lah, tapi biasanya 60 Hz lah. Yang ni for the sake of example ni saya letak je 50 Hz. Oh dia tak tetap lah, dia bergantung pada soalan lah. Dia bergantung pada soalan, tapi secara praktikalnya betul lah yang tulis dekat charger tu. Yang ni kita nak variasikan. Bukan nilai yang sebenar lah, tapi 240 volt tu betul lah. Okay. Cuma yang frekuensi tu kadang 60, macam tu lah. Yang ni saya nak variasikan. Okay. Jadi inilah rupa half wave rectifier. Okay, so sebelum kita move kepada full wave, apa ciri pertama yang kita dah belajar dekat half wave ni? Ciri-ciri dia. Yang pertama, kita ada diode tu, macam mana kita nak cakap yang pertama kita ada input frekuensi sama dengan output frekuensi. Lepas tu yang kedua, diode ada satu je. Diode ada satu je. Betul tak? Tapi dia boleh jadi ke kiri ataupun boleh jadi ke kanan. Lepas tu, apa lagi ciri-ciri dia? Tu je kan? Tu je lah yang saya rasa. Kalau tuan-tuan nak tambah lagi, sila tambah. Tak lagi, ada lagi satu ciri. Apa dia? Dari segi output signal, apa dia? Output signal. Apa tadi? Dari segi output signal, apa dia? Only one of the cycle has voltage. Betul ataupun tidak? Betul. Betul. Okay. Kat sini ni, saya tulis diode ada satu sahaja. Agak-agaknya boleh tak saya nak guna diode lebih daripada satu? Boleh tak saya nak guna diode lebih daripada satu? Saya nak pakai 2 diode. Bolehkah? Boleh. Boleh kot. Lepas tu saya nak letak kat mana lagi satu diode? Boleh? Betul, memang boleh. Saya nak letak kat mana diode tu? Sekepai Belakang tu. Tak kat belakang. tengah-tengah. Saya boleh letak kat sini. Saya boleh letak kat sini. Kan? Betul tak? Betul ke tidak saya letak macam tu? Betul. Betul, boleh. Tapi boleh tak saya nak guna lebih daripada satu diode? Satu diode arah sini, satu diode arah sini. Boleh tak? Boleh. Tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Tak langsung. Dia Apa dia? Tak langsung. open je. Nanti dua-dua cycle open. Betul tak? Faham tak saya cakap apa tu? Nanti kalau saya buat arah yang macam ni, dua-dua cycle tak ada voltage. Betul kan? Betul. Itulah dia. Okay, jadi kalau kita tengok dekat sini, so ini adalah dia punya ciri-ciri lah yang kita dah extract daripada apa yang kita dah belajar. Disebabkan ciri yang ketiga ni, disebabkan ciri yang ketiga, only one of the cycle has voltage. Jadi menyebabkan half wave rectifier ni dia tak sesuai untuk high power application. Sebab high power biasa kita nak voltage yang tinggi kan. Jadi disebabkan ini, ni comelah dia punya disadvantage. Okay, disadvantage dia tak sesuai. Okey, cakap tak sesuai for high power application.
Okay. So selesailah bahagian half wave rectifier. Macam gitu. Okay. Ada soalan? Itu half wave rectifier. Kita baru selesai. Kita ada beberapa lagi untuk kita rectifier ni. Okay, boleh rujuk juga slide ni lah. Kalau faham boleh baca. Okay, kemudian kita ada jenis rectifier yang kedua. Yang ini adalah full wave. So bila saya sebut full wave, dia punya output jadi macam ni. Dua-dua cycle akan ada output voltage. Itu kita panggil full wave rectifier. Full wave rectifier ada dua jenis. Satunya kita panggil center tap. Ni rupa center tap. Ni rupa center tap. Dia ada dua diode. Macam tu. Okay. Lepas tu kita ada lagi satu jenis. Iaitu jenis dia adalah bridge rectifier. Ni rupa bridge rectifier. Okay. Lepas tu habis rectifier. Okay. Untuk khusus ini, saya nak fokus kepada bridge rectifier sahaja. Jadi saya minta tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita akan buat full wave rectifier ni pukul 2 petang. Saya rasa sebelum 6 kita boleh habis. Sebelum 6 PM kita boleh habis. Sebenarnya kelas kita sampai malam kan? Janganlah. Sampai malam. Saya macam dah lupa sebab saya dah lama tak ajar Space JB ni. Saya tengok hari ni 8 jam. Tak payahlah sampai malam. Okay, jadi saya rehat dulu. Kita rehat dulu sebab kita pun dah penat. Belajar half wave je pun. Okay, yang pentingnya efektif. Penerimaan yang efektif tu yang penting. Okay, jadi kita akan mula balik jam 2 petang. Saya harap semua 2 petang dah wujud.